Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Terengganu, yang mana Selangor menang 5-1 pada perlawanan ni. Hasil jaringan daripada Aaron 2, Faisal Halim 1, Ali Faikal 1 dan Haris Haikal 1. So benda ni menunjukkan performan yang baik untuk pasukan Selangor, yang mana mereka masih lagi mendominasi dalam saingan Liga Super selepas hanya mengalami satu kekalahan kepada JDT. Manakala untuk pasukan TFC selepas mengalami ataupun selepas menunjukkan aksi yang perform untuk beberapa game yang lepas, hari ini ataupun semalam barulah mereka bertemu kuku dan juga ruas, yang mana apabila mereka bertemu dengan pasukan Selangor untuk menentukan nasib mereka, dan mereka kalah 5-1 pada perlawanan semalam dan berjaya menjaringkan satu gol melalui Ivan Mahmud. So apa yang boleh saya ucapkan untuk kedua-dua pasukan, selamatlah menikmati hari raya dahulu. Lepas ni fokus balik perbaiki apa kelemahan dan juga kekurangan masing-masing dan improve apa yang perlu mereka improve lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah kekuatan dan juga kelebihan pasukan Selangor pada perlawanan ni? Yang pertama, kalau kita lihat kepada kedudukan di bahagian tengah, memang pasukan Selangor kontrol dan juga berjaya untuk dominasi bahagian tengah dari first half hinggalah second half, walaupun ada beberapa pertukaran. Kita lihat di first half, gandingan daripada Alex, Nur dan juga Brandon Gan telah memberikan satu dimensi yang bagus untuk penggunaan dan juga dalam fasa untuk mereka melakukan serangan ataupun dalam fasa mereka in position serta out of position pun. Bahagian tengah pasukan Selangor berjaya menjalankan tugas yang sangat baik in term of defending dan juga memberi covering yang bagus kepada back four pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat antara pemain yang menyinar pada perlawanan ni di first half adalah Alex, yang mana Alex ni lah antara player yang memberikan kestabilan di bahagian tengah pasukan Selangor untuk menggerakkan serangan dan juga untuk membantu ketika pasukan Selangor bertahan. Dan apabila dalam fasa menyerang, kita boleh tengok Alex yang memberikan covering di bahagian tengah telah membolehkan Nur dan juga Brandon untuk beraksi lebih advance ke hadapan ataupun lebih tinggi untuk membantu bahagian serangan dalam pembentukan combination play yang bagus di bahagian hadapan. Dan benda ni juga berterusan di second half, yang mana di second half kita nampak Alex dikeluarkan dengan dibawa masuk Orozco, yang mana kemasukan Orozco menunjukkan lagi satu corak permainan yang berbeza berbanding di first half, yang mana kemasukan Orozco ni telah meningkatkan gameplay pasukan Selangor untuk more to attacking ataupun lebih kepada kestabilan di bahagian serangan, yang mana Orozco diletakkan sebagai pemain nombor 10 ataupun attacking midfielder untuk menjadi link up player dan juga menjadi connector antara satu department ke satu department dalam mereka untuk create ataupun set up mereka punya gerakan serangan untuk melakukan penetration ke arah di box pasukan Terengganu. Dan Orozco pada perlawanan ni memang sangat efektif lah dalam gerakan serangan, daripada segi keadaan dia yang bagus, daripada segi positioning, daripada segi movement sama ada on the ball ataupun off the ball movement, daripada segi dia punya vision, daripada segi dia punya passing dan sebagainya. Memang boleh dikatakan Orozco antara player yang kreatif dan berjaya untuk menunjukkan something yang different kepada bahagian attacking atau serangan pasukan Selangor ketika beliau masuk second half. Dan di tempat Alex digantikan oleh Brandon dan juga Nur, yang mana mereka selalu untuk berrotation ataupun bertukar-tukar posisi. Ketika Brandon naik lebih tinggi untuk backup kepada Orozco, maka Nur akan stay lebih kepada bahagian belakang. Kalau Nur naik lebih tinggi, Brandon akan stay di bahagian belakang. Dan selepas itu berlaku lagi pertukaran oleh Tan Chee Ho, yang mana membawa masuk Ali Faikal untuk menggandingkan Ali Faikal bersama dengan Orozco, yang mana kemasukan Ali Faikal ni pula menunjukkan yang Tan Chee Ho memang eager untuk pasukan Selangor lebih kepada menyerang, dan hasilnya positif apabila gandingan Orozco dan juga Ali Faikal di bahagian tengah berjaya untuk membentuk combination play yang lebih baik dalam fasa menyerang dan lebih dominan untuk mereka menyerang dan advance untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan lah. Dan hasilnya Orozco berjaya untuk set up kepada Ali Faikal untuk menjaringkan gol yang kelima bagi pasukan Selangor. So boleh dikatakan bahagian tengah pasukan Selangor ni
walaupun berlakunya pertukaran, tetapi pertukaran yang dilakukan adalah lebih untuk menstabilkan bahagian tengah mengikut kepada situasi-situasi yang dikehendaki oleh Tan Chee Ho, yang mana first half lebih kepada kestabilan in term of defending dan juga in term of menyerang. Tetapi masuk second half, pertukaran dilakukan adalah untuk memastikan yang pasukan Selangor masih lagi lebih kepada stabil ataupun more to menyerang sedikit. Tetapi di saat-saat akhir melakukan pertukaran adalah more to advance, more to attacking lah. So bahagian tengah pasukan Selangor semalam memang bagus daripada segi menyerang dan juga bertahan. In and out position pun bagus. So mereka ada variety of player yang mereka boleh ubah untuk memastikan pasukan Selangor ni boleh untuk membuat apa-apa sahaja di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada pemain-pemain pasukan Selangor, benda yang positif sekali adalah di bahagian pertahanan. Iaitu kalau kita lihat kepada bahagian pertahanan pasukan Selangor, mereka menurunkan back four yang semuanya ataupun rata-ratanya adalah berumur 23 dan ke bawah. Yang mana mereka ni masih muda, tetapi daripada segi corak permainan, mereka berjaya untuk mengekang gerakan yang dilakukan oleh Adi Sok dan juga Mintah, serta di second half oleh Ivan Mahmud, yang mana boleh dikatakan daripada segi reading game, pembacaan game yang bagus ditunjukkan oleh back four pasukan Selangor, daripada segi man to man marking, daripada segi untuk mereka block crossing, mereka tutup ruang untuk tak ada ruang yang banyak bagi Terengganu melakukan penetration dan sebagainya. Dan pemain yang menjadi highlight kepada saya adalah Haris Haikal dan juga Richmond, yang mana kedua-dua player ni berjaya untuk mengekang pergerakan Mintah dan juga Adi Sok, terutamanya Haris Haikal lah yang berjaya untuk man to man marking Mintah, daripada Mintah bergerak dengan lebih bebas untuk masuk ke dalam di box pasukan Selangor untuk menerima bola. So memang man to man marking yang dilakukan oleh pemain Selangor di bahagian pertahanan memang sangat-sangat bagus, sebab tak memberi ruang kepada attacking pasukan Terengganu untuk melakukan penetration dan juga berada dalam kedudukan yang apabila menerima bola mereka tak ada ruang untuk melakukan something. So benda tu positif. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh puji juga Haris Haikal ni. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk score another centre back score daripada segi situasi set pieces, yang mana set pieces dilakukan oleh pasukan Selangor berjaya untuk disudahkan oleh Haris Haikal. So memang bagus lah, sebab player muda ni diberikan pendedahan dan berhadapan dengan pasukan seperti Terengganu, mereka berjaya untuk menunjukkan performan yang bagus. Dan kalau kita lihat daripada segi penggunaan di bahagian pertahanan Terengganu, macam biasa di bahagian kanan, Quentin Cheng juga beraksi dengan sangat cemerlang sebagai seorang pemain right back yang bertindak dengan ofensif, yang mana boleh dikatakan Quentin Cheng untuk game ni memang memberikan banyak impak yang positif kepada gerakan di bahagian kanan untuk membantu dengan buat overlap, crossing dan sebagainya. So kita boleh pujilah untuk Quentin Cheng, memang kali ni boleh dikatakan dia berjaya untuk menyeimbangi daripada bahagian serangan dan juga bahagian bertahan. Kalau kita lihat kepada game-game sebelum ni, apabila Quentin Cheng bertindak dengan ofensif, maka di kawasan kiri dia akan lebih, di kawasan kanan Selangor akan terdedah kepada ruang kosong untuk pasukan lawan counter attack. Tetapi untuk pasukan ni boleh dikatakan, untuk game ni boleh dikatakan Quentin Cheng berjaya menjalankan tugas dia dengan baik daripada segi memberi priority kepada gerakan untuk lebih kepada bertahan, daripada more to advance, naik lebih tinggi. So dia pandai untuk recover balik dia punya position ketika dia naik, untuk memastikan yang kawasan dia tidak terlalu terekspos untuk gerakan counter attack daripada pasukan lawan. So benda tu memberikan satu orang kata apa, performance yang bagus lah ditunjukkan oleh Quentin Cheng dalam beberapa game yang sebelum ni. Ini adalah game yang terbaik untuk dia, yang mana dia pandai untuk naik, timing dia untuk turun pun dia pandai. So dia berjaya untuk stabilkan antara menyerang dan juga bertahan untuk pasukan Selangor. Itu yang pertama untuk pasukan Selangor. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada gerakan daripada pasukan Selangor untuk game ni, apa yang kita boleh puji adalah mereka punya attacking lah. Faisal Halim, Mukairi dan juga Aaron, yang mana ketiga-tiga player ni menunjukkan aksi yang cemerlang. Kalau kita lihat, Faisal Halim lebih kepada kedudukan ataupun lebih kepada free roll, yang mana dia diberikan kebebasan untuk bergerak lebih bebas di kawasan final third, yang mana disebabkan kebebasan yang diberikan oleh Faisal Halim, dia boleh untuk involve dengan gerakan di bahagian tengah dan
dan juga move forward ke bahagian attacking department. Dan dalam pada masa yang sama, apa yang menarik minat saya adalah tentang peranan daripada Mukairi dan juga Aaron Devel. Yang mana kalau kita lihat untuk game ni, Aaron Devel dan juga Mukairi, mereka sering kali ataupun acap kali bertukar posisi. Yang mana Mukairi akan lebih move to number 9 dan Aaron yang akan cover up tempat Mukairi di bahagian wide area. Tetapi Aaron tidaklah bermain sebagai seorang winger. Dia lebih untuk cover up tempat Mukairi yang berada di kawasan half space ataupun right half space. Yang mana di kawasan half space belah kanan lah untuk dia menerima bola. So apabila Mukairi berada di hadapan, Aaron lah yang akan cover up ataupun ganti tempat Mukairi untuk dia receive the ball sebelum dia hantar ataupun supply bola ke bahagian hadapan ataupun masuk ke dalam D-box. Tu sebab kita boleh nampak lah beberapa gerakan apabila Aaron dapat bola, dia sentiasa berada di right half space ataupun di half space kanan dan dia melakukan hantaran. Cumanya apabila dia ganti tempat Mukairi ni, dia kekurangan satu lah, dia seorang striker. Jadi apabila dia nak passing dan sebagainya, boleh dikatakan dari segi kreativiti dan juga passing accuracy tu dia agak kurang lah. Banyak passing-passing yang dia lakukan hampir-hampir orang kata apa, merugikan pasukan lah. Bukan hampir lah, memang merugikan pasukan dalam fasa menyerang. Tetapi benda tu tidak menidakkan yang Aaron untuk game ni memang positif. Selepas beliau berjaya menjaringkan 2 gol yang boleh saya katakan memang perfect. Yang mana gol pertama dia membuat movement yang bagus, running yang bagus di ruang kosong di kawasan half space. Dia dapat bola, dia guna teknik yang bagus untuk beat Rahadi untuk gol pertama walaupun Rahadi belanda. Ya, gol yang kedua dia buat larian between the defense untuk melepasi perangkap offside. So dia buat larian, lepas tu dia compose, dia tenang, dia gol. So benda ni boleh dikatakan improvement yang bagus lah daripada Aaron. Dan dia sebenarnya lebih sesuai untuk bermain di bahagian center daripada switch position dengan Mukairi. Kalau dia orang kata apa, Mukairi lebih cover bahagian right half space tu, mungkin Mukairi akan buat decision dan juga passing yang lebih better daripada Aaron lah. So Aaron mungkin lepas ni mungkin dia boleh stick ataupun more to untuk pastikan dia lebih kepada center lah. Tetapi itu menunjukkan dia sebenarnya rajin lah work rate, yang mana dia cepat untuk bantu pertahanan, dia cepat untuk naik. So benda tu positif jugalah untuk dia. Dan saya harap untuk game by game dia akan improve lagi lah untuk melakukan kerja yang lebih bagus sebagai seorang striker. Dan kalau boleh untuk Aaron, dia kena perbaiki daripada segi positioning dan dia punya movement yang lebih bagus. Sebab apa? Sebab semalam boleh dikatakan dalam 2-3 kali dia terperangkap dalam offside trap. So benda tu agak merugikan lah. So benda tu kena perbaiki. So benda tu kena perbaiki lah. Jadi secara overallnya semalam memang Selangor bermain dengan baik. Mereka punya set pieces bagus, mereka exploit kawasan orang kata apa, Terengganu di bahagian tengah bagus, mereka conquer bahagian tengah. Lepas tu Mukairi Ajmal bagus. Dan yang paling penting, man management, in-game management daripada Tan Chee Ho pun bagus. Yang mana pertukaran pemain yang beliau bawa masuk pun memberi efek yang bagus, kesan yang positif kepada gameplay pasukan Selangor. Benda ni yang kita nak, orang kata apa, keberkesanan apabila melakukan pertukaran, memberikan import positif kepada gameplay pasukan dan still lagi dominate game walaupun berlakunya pertukaran player. Alif Aikan masuk bagus untuk more to advanced striker, and Danny Astri masuk tak nampak sangat import lah. Tapi lepas tu Fazli Mazlan pun masuk bagus. So memang boleh puji lah game Selangor semalam. Untuk Terengganu pula, untuk Terengganu, untuk game ni boleh saya katakan kebanyakannya mereka melakukan individual mistake yang mana goalkeeper satu, Rahadi, gol pertama dia buat individual mistake blunder untuk gol pertama. Gol daripada Haris Haikal adalah mistake daripada Liridon Krasniqi. Gol dari Faisal Halim, mistake pada defense yang gagal untuk clear the ball. Gol daripada Aaron Devel, mistake daripada pemain-pemain yang nak buat outside track, tak sedar Aaron Devel buat larian. Gol daripada Alif Haikal, mistake daripada Azam Azmi yang bagi space ataupun ruang kepada Mukairi Ajmal untuk masuk ke dalam D-box dan membuat hantaran kepada Orozco. Orozco setak kepada Alif Haikal dan gol. So banyak individual mistake yang dibuat oleh pasukan Terengganu yang menyebabkan berjaya dihukum oleh pasukan Selangor. So kalau boleh kena banyak elakkan individual mistake macam tu lah yang hanya akan merugikan pasukan. Dan semalam 5 gol, daripada 5 gol tu berapa gol adalah daripada individual mistake yang tak sepatutnya mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian tengah pula,
Bahagian tengah pasukan Terengganu juga tak hidup walaupun mereka bermain dalam pivot double pivot, iaitu Habib dan juga Pusik. Yang mana kalau kita lihat gandingan Habib dan juga Pusik tak banyak memberi impak dalam ball progression di bahagian tengah. Yang mana kebanyakannya gerakan-gerakan yang dilakukan di bahagian tengah adalah berpaksikan daripada Habib Harun sahaja, dan Pusik tak banyak memberi support. Bahkan di zon 14, Liridwan Krasniqi yang bertindak sebagai attacking midfielder pun dia agak tidak memberi support kepada kedua player ni untuk progress the ball daripada midfield department kepada attacking department. Dan boleh dikatakan Liridwan juga bermain di bawah below par, yang mana dia agak fancy. Benda tu yang menyebabkan pasukan Terengganu tak boleh nak progress the ball kepada bahagian lebih tinggi. Dan dalam pada masa yang sama, Mintah pun tak boleh nak bergerak dengan lebih banyak, sentiasa di cover up, di marking oleh pertahanan dengan sangat bagus. Adisak as a winger memang tak boleh nak hidup, walaupun dia bermain untuk inverted ke half space dan sebagainya pun memang tak boleh nak hidup. Hakimi beraksi di bawah below par. Masuk Syafiq Ismail dan Ivan Mahmud baru nampak sedikit perubahan positif, tetapi tak banyak yang boleh mereka lakukan. Syafiq berjaya untuk exploit bahagian orang kata apa, kanan Selangor dengan banyak, tetapi tak boleh nak buat banyak sangat sebab Quinton Cheng berjaya untuk baca banyak pergerakannya. Even dia buat satu assist, tapi lepas tu Quinton Cheng improve dan berjaya banyak untuk block dan juga memastikan crossing dilakukan oleh Syafiq tidak menjadi. Ivan Mahmud pun tak bagi banyak support yang bagus di bahagian tengah di zon 14 untuk backup kepada Mintah. Even dia score satu, tapi overall game taklah orang kata apa, kurang. Defend department pasukan Terengganu pun kurang. Kalau kita lihat kepada Azim, dia tak boleh nak bertindak sebagai BPD, sebagai ball playing defender. Banyak decision making yang dia buat adalah ruthless, banyak merugikan pasukan. Dia lambat untuk orang kata apa, release the ball, banyak untuk buat hantaran-hantaran yang berjaya di-intercept oleh pemain lawan. Lepas tu dia banyak ruang diberi untuk pemain-pemain lawan beat dia dengan pace, kelajuan. So benda tu yang perlu untuk pasukan Terengganu baiki lah. Harap baiki lah lepas ni kan. So goalkeeper boleh mistake by mistake. Kalau blunder banyak kali dilakukan ni bahaya, sebab bukan satu kali, banyak kali lah dia buat. So perlu lebih cakna, perlu lebih positif lah. So itulah antara punca kelemahan Terengganu. Tengah tak hidup, winger tak hidup, back pun tak apa-apa nak berfungsi, banyak individual mistake. So mereka tak boleh nak buat apa-apa. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.